Baik, kita bersua kembali. Budi, sebenarnya kalau nak cerita tentang bangkit selepas gagal ni, semua orang pernah melalui fasa kegagalan, fasa kejatuhan dalam hidupnya. Tapi macam mana kita bangkit tu yang lebih penting untuk menjadikan kita lebih baik berbanding sebelumnya. Tidak menjadi alasan untuk kita terus bangkit dan terus kekal positif walau di apa jua keadaan sekalipun. Okey. Di depan saya ni Ismail ada banyak buku. Saya nak tanya, Ismail awak suka baca buku kan? Saya suka baca buku, tetapi buku yang terbaru saya baca adalah buku tentang The Art of Thinking Clearly. Mungkin nak bangkit pada gagal tu kita kena berfikir secara jelas apa visi dan misi yang kita nak buat dalam hidup ni. Betul. Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang misi dan visi, kita sangat bertuah pada pagi ini Ismail kerana kita bersama dengan Encik Yusman Yusof selaku penulis dan mungkin boleh menceritakan tentang inspirasi buku-buku yang telah ditulis oleh beliau, dikarang oleh beliau Ismail. Okey, wow, banyak buku-buku dan juga koleksi naskah buku yang telah pun dikarang dan juga ditulis. Mungkin Encik Yusman sendiri boleh bercerita tentang apa antara intipati dan juga setiap gerak kerja dalam penulisan buku yang banyak ditulis oleh Encik sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, baik, terima kasih kepada SPM. Selamat pagi Malaysia. Kita bersiaran. Baik, sebenarnya berkenaan dengan buku ni ditulis oleh Tuan Muhammad Said. Tuan Idris Muhammad Said. Jadi dia menceritakan bagaimana beliau berjaya bangkit dari kegagalan. Jadi antara buku-buku yang ditulis ni ada sebanyak 75 buah buku yang ditulis oleh beliau. Dan hebatnya penulisan beliau ni adalah di mana dalam merentas perjalanan perniagaan beliau pernah gagal sebanyak 27 kali. Ya. Jadi maknanya walau berapa banyak pun kita gagal, yang lebih penting adalah macam mana nak bangkit daripada kegagalan tu. Gagal, bangkit, gagal dan bangkit, itu adalah proses yang sentiasa berterusan. Betul tak? Betul. Jadi kita nak tanyalah Cik Yusman, sebenarnya apa inspirasi seorang penulis dalam menulis penulisan sebegini sebenarnya? Kita nak tahu sebab benda ni perkara ni agak sedikit peribadi kalau kita ingin berkongsi dengan semua tentang saya pernah gagal 20 kali macam Cik Ismail pernah cakap. Jadi apa yang membuatkan mereka ada keberanian itu sebenarnya? Okey. Sebenarnya bila apa yang disampaikan oleh Knightsbit, John Knightsbit, kita banyak belajar daripada kegagalan. Betul. Sebenarnya kita bukan banyak belajar daripada kejayaan. Betul. Tetapi yang hebatnya Tuan Idris ni sebenarnya bila beliau menulis buku-buku ni di masa beliau kejatuhan beliau. Jadi bila kejatuhan beliau ni beliau mempunyai satu inspirasi bagaimana untuk bangkit kembali daripada kegagalan. Jadi yang hebatnya yang kita dapat daripada buku-buku penulisan beliau, contohnya Sentuhan Emas. Bagaimana dia nak bangkit kembali dan bila dia sentuh satu perkara tu menjadi. Salah satunya antara inilah. Okey, bangkit dari gagal. Ini antara buku. Dan yang paling bagusnya sekali ini adalah berkenaan dengan buku penulisan beliau iaitu Big Eye. Big Eye ini dia menceritakan bagaimana di dalam diri kita sebenarnya. Di dalam diri kita ni sebenarnya kita boleh berjaya dengan keadaan yang luar biasa. Dan kita mampu untuk capai apa saja sebenarnya yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Kerana di dalam pemikiran kita ni sebenarnya berada lebih 1 trilion. 1 trilion cells yang kita bertindak. Bila ada berlakunya kerdipan tadi, right, dia berjaya untuk menyalakan 1000 bandaraya. Maksudnya dalam BI ni sebenarnya dia ada menceritakan tentang bagaimana kita mengawal perasaan kita untuk kita berjaya bangkit dari kegagalan. Okey. Sudah tentu nak bangkit dari kegagalan ni ataupun mendorong kepada kejayaan bukan sahaja faktor kepada keazaman ataupun determination, tapi lebih kepada faktor-faktor sekeliling yang banyak membantu. Mungkin faktor keluarga, sahabat, rakan-rakan di tempat kerja dan juga faktor-faktor persekitaran banyak membantu kita untuk lebih berjaya berbanding sebelumnya. Jadi adakah faktor kendiri sahaja sudah cukup untuk menggerakkan kita daripada kegagalan ataupun kita masih lagi perlukan faktor sekeliling untuk keluar daripada kepompong kegagalan? Okey. Bila kita bercerita berkenaan dengan bangkit dari gagal, tentunya kita ada satu elemen yang membantu kita. Jadi bagi pihak Tuan Idris ni pula, bagaimana beliau boleh bangkit dari kegagalan? Elemen yang membantu beliau adalah dari 3 aspek, iaitu dari sudut vision, real dan strategi. Dia nampak akan bagaimana dia nak bangkit semula. Lepas tu dia ada dia punya real benda yang dia nak tunaikan dan nak capai, dan dia ada strategi dia. Di mana kalau kita lihatkan aktifkan Big Eye ni, dia dah terjual lebih 1 juta unit.
Okey. 1 juta unit. Dan yang menarik di sini bukan sahaja sebagai penulisan buku ni, beliau sendiri mempunyai modul training. Modul training yang beliau jalankan sendiri. Bagaimana untuk membantu usahawan-usahawan untuk bangkit dari kegagalan. Salah satu contohnya boleh saya tunjukkan ya. Okey, salah satu contohnya antara manual gerak kerja yang kita ada. Di Vision Real Strategy yang ditanyakan tadi. Jadi kita ada buku-buku gerak kerja dan training yang kita jalankan. Right. Baik, keseluruhan buku-buku yang ditulis ni memang lebih fokus kepada perniagaannya, Cik Usman? Oh, tidak. Latar belakang Tuan Idris ni, beliau adalah merupakan bekas anggota tentera. Baik. Beliau dihantar menjalankan operasi dan belajar di Rusia, salah satu contohnya di Australia dan di banyak negara-negara di Eropah. Jadi daripada situ beliau tidak memfokuskan kepada bisnes 100%. Baik. Tapi dari sudut pembangunan diri dia sendiri. Bila orang membaca buku-buku daripada beliau. Okey, sudah pasti apabila kita nak bercerita tentang kejayaan, kepimpinan itu melalui teladan. Jadi apa yang boleh dicontohi daripada Tuan Idris yang disebutkan ini yang boleh digerakkan oleh setiap yang ingin membaca atau mengikuti kepimpinannya itu supaya kita tahu jejak langkahnya itu mungkin kalau tidak seperti, mungkin lebih baik berbanding Tuan Idris. Okey. Satu benda yang kita boleh belajar daripada Tuan Idris ni, beliau telah menulis lebih daripada 75 buah buku. Okey. Dan apa elemen yang beliau menjadikan contoh untuk menjadikan ikutan kepada kita, beliau sendiri berjaya mencapai apa yang ramai orang impikan. Contohnya kalau kita tengok dari sudut buku ni, dia tulis tanpa perlu modal boleh mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kehebatan beliau yang kita boleh belajar ni sebab beliau buktikan. Beliau buktikan apa yang beliau nak dalam kehidupan ni kesemuanya tercapai. InsyaAllah. Baik, satu perkongsian yang baik juga. Mungkin ini adalah karya-karya hasil Tuan Idris Muhammad Said yang telah pun dikongsikan bersama dengan para pembaca. Betul. Terima kasih kepada Encik Usman atas sesi bedah buku dan juga bedah kejayaan. Motivasi pada pagi ini. Membedah motivasi untuk apa yang digambarkan tadi. Terima kasih sekali lagi, insyaAllah. Dan kita akan bersama lagi. Ya, boleh saya tambah sedikit? Boleh, silakan. Okey. Tuan Idris sendiri, penulis sendiri akan muncul pada sesi yang seterusnya nanti. Baik. InsyaAllah. Baik. Itu kita nantikan untuk seterusnya. Terima kasih Tuan Usman kerana bersama dengan kami. Baik, selepas ini kita akan ke pastikan